Sebuah peristiwa yang sukar dipercayai telah berlaku. Kami mohon maaf. Adakah Anda pasti tidak mengapa dengan package pelancongan ke Malaysia yang semahal ini? Tanya seorang kaki tangan agensi pelancongan di Vienna dengan riak wajah yang penuh kehairanan. Adakah Anda semua tahu? Suatu fenomena luar biasa sedang melanda golongan kelas pertengahan Austria yang konservatif, yang kebanyakannya tidak pernah menjejakkan kaki keluar Eropa sepanjang hidup mereka, kini tiba-tiba membuat keputusan untuk melancong ke Asia. Dan yang lebih aneh, mereka hanya mahu ke Malaysia. Lebih menghairankan lagi, tujuan perjalanan mereka bukanlah untuk melawat tempat-tempat pelancongan terkenal atau membeli belah, tetapi untuk melihat kehidupan seharian rakyat Malaysia. Keadaan ini menjadi begitu serius, sehingga lembaga pelancongan Austria sendiri terpaksa campur tangan untuk menyiasat apa sebenarnya yang sedang berlaku. Ini adalah testimoni seorang bekas guru Austria. Saya ingin melihat dengan mata saya sendiri sama ada Malaysia, benar-benar seperti yang saya tonton di televisyen. Apakah yang telah dialami oleh guru yang telah mengajar selama 40 tahun ini di Malaysia? Mengapakah selepas pulang ke tanah air, beliau memberitahu rakan-rakannya bahwa buku teks perlu ditulis semula? Mari kita selami lebih dalam untuk membongkar kebenaran di sebalik demam pelancongan yang luar biasa ini. Pertama sekali, jika Anda boleh menekan butang suka dan melanggan saluran ini, ia akan memberikan kami kekuatan yang besar untuk memperkenalkan lebih banyak lagi kisah tentang Malaysia. Salam sejahtera semua, saya Andreas Haber dari Vienna, Austria. Saya telah bekerja sebagai pemandu pelancong selama 15 tahun. Pada minggu pertama bulan Mei yang lalu, kumpulan kami yang terdiri daripada 30 keluarga kelas pertengahan Austria tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA. Purata umur mereka ialah 55 tahun, dan kebanyakannya adalah kali pertama menjejakkan kaki ke Asia. Sejujurnya, saya sendiri tidak begitu pasti tentang Malaysia. Namun, dari saat kami melangkah keluar dari pesawat, keadaan sama sekali berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Sebaik sahaja memasuki bangunan terminal, mata kami terpukau dengan tingkap kaca gergasi yang terbentang hingga ke siling, membenarkan cahaya matahari menerangi seluruh ruang dengan semula jadi. Walaupun lapangan terbang antarabangsa Vienna juga modern, skala KLIA berada pada tahap yang berbeza sama sekali. Perkara pertama yang menarik perhatian kami ialah kebersihannya. Lantainya berkilat seperti cermin, dan tiada satupun kesan cap jari kelihatan di dinding. Salah seorang pelanggan Austria dalam kumpulan saya, yang telah berkhidmat dalam industri pembinaan selama 30 tahun, tidak henti-henti memuji struktur dan reka bentuk lapangan terbang itu sambil mengambil gambar tanpa henti. Dalam perjalanan ke counter imigresen, kejutan kedua menanti kami, mesin pengimbasan paspor otomatik, autogate, tersusun rapi, dan kebanyakan penumpang melepasi pemeriksaan dengan pantas menggunakannya. Sistem yang masih dalam peringkat percobaan di lapangan terbang Vienna ini sudah digunakan secara meluas sepenuhnya di Malaysia. Apa yang lebih mengagumkan ialah layanan mesra terhadap warga asing. Skrin mesin menyokong pelbagai bahasa, dan panduan suaranya juga tersedia dalam bahasa Jerman. Para pelancong dari Austria pada mulanya agak berhati-hati, tetapi tidak lama kemudian mula memuji reka bentuk yang begitu intuitif, sehingga warga asing yang langsung tidak tahu tentang Malaysia pun boleh menggunakannya dengan mudah. Di bahagian tuntutan bagasi, kami menerima kejutan ketiga. Papan paparan elektronik gergasi menunjukkan status bagasi secara masa nyata. Nomor tali sawat, anggaran masa bagasi akan keluar, malah masa yang tepat turut dipaparkan. Masalah seperti kelewatan atau kehilangan bagasi yang sering kami alami di lapangan terbang Vienna adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di sini. Bagasi juga keluar dengan pantas dan teratur. Keseluruhan proses untuk semua bagasi pelanggan kami keluar hanya mengambil masa 15 menit. Di lapangan terbang utama Eropa, menunggu lebih dari 30 menit adalah perkara biasa. Kecekapan Malaysia benar-benar menakjubkan. Perkhidmatan kaki tangan lapangan terbang juga sangat mengagumkan. Petugas maklumat menjawab soalan dengan sopan dan fasih berbahasa Inggris, malah secara pribadi mengiringi tetamu yang sesat ke destinasi mereka. Kaki tangan pembersihan pula segera membersihkan kawasan yang baru dilalui penumpang. Terasa seolah-olah semua kaki tangan mempunyai rasa bangga terhadap kerja mereka. Apa yang paling mengejutkan ialah kemudahan yang disediakan untuk golongan kurang upaya dan warga emas. Semua kawasan boleh diakses dengan kerusi roda, dan lift disediakan dengan mencukupi. Papan panduan braille dan kemudahan panduan suara untuk orang cacat penglihatan juga lengkap. Kemudahan yang hanya terdapat di sesetengah kawasan di lapangan terbang Vienna merupakan standar di seluruh KLIA. Tahap kemudahan di dalam lapangan terbang juga melebihi standar tertinggi di Eropa.
Wi-Fi percuma adalah asas. Stesen pengecasan terdapat di mana-mana, dan setiap ruang rehat direka dengan kerusi yang selesa dan suasana yang tenang, mengambil kira keselesaan penumpang penerbangan jarak jauh. Saiz dan kualiti kawasan kedai bebas cukai di balai ketibaan juga di luar jangkaan. Daripada jenama mewah Eropa hingga produk khas Asia, semuanya ada. Kaki tangan kedai mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang pelbagai produk, menjadikan aktiviti membeli belah itu sendiri satu pengalaman budaya. Semasa bergerak ke laluan sambungan ke kereta api lapangan terbang, kami mengalami kejutan terakhir. Eskalator dan laluan pejalan kaki otomatik yang menghubungkan satu hujung lapangan terbang ke hujung yang lain bersambung tanpa henti. Semua kemudahan diselenggara dengan baik seperti baru. Papan tanda, sangat intuitif, membolehkan warga asing yang pertama kali datang mencari jalan dengan mudah. Dalam masa sejam sahaja, tanggapan pertama para pelancong Austria terhadap Malaysia berubah sepenuhnya. Prasangka kabur tentang negara membangun di Asia telah lama hilang. Sebaliknya, mereka menyaksikan sebuah sistem yang lebih sistematik dan efisien berbanding di Eropa. Seorang pelanggan berkata kepada saya, "Ini adalah lapangan terbang paling mengagumkan yang pernah saya lihat." Seorang lagi mengakui, "Saya tidak tahu Malaysia adalah negara yang begitu maju." Sebagai pemandu pelancong, ini adalah pengalaman pertama saya sebegini. Pengalaman ketibaan di Klia hanyalah pratonton untuk perjalanan kami di Malaysia selama seminggu. Segala prasangka dan stereotype yang mereka miliki tentang Malaysia telah hancur dalam beberapa jam sahaja. Dan ini hanyalah permulaan. Sebaik sahaja kami menaiki Klia Express dan tiba di pusat bandar, kejutan baharu bermula. Skala dan sistem pandu arah yang sistematik di stesen KL Sentral tidak dapat ditandingi oleh stesen bawah tanah di Vienna. Tetapi kejutan sebenar bermula apabila kami tiba di Sungai Klang. Kami berjalan keluar dari stesen MRT Pasar Seni menuju ke tebing Sungai Klang. Saat kami menaiki tangga dan tiba di aras tanah, riak wajah semua pelanggan berubah serentak. Mereka tidak percaya bahwa di tengah-tengah Kuala Lumpur, di kawasan paling sibuk di pusat bandar, terdapat sebatang sungai dengan air yang jernih mengalir. Kisah mengenai proyek pemulihan sungai di bandar pernah kami dengar di Eropa, tetapi melihatnya dengan mata sendiri adalah satu pengalaman yang sama sekali berbeza. Sungai yang dahulunya tercemar akibat urbanisasi telah dipulihkan pada skala yang begitu besar, menjadi sebuah ruang awam yang subur dan indah, sesuatu yang sukar dibayangkan. Laluan pejalan kaki dan lanskap yang terbentang di kedua-dua belah tebing sungai membuatkan kami berasa seolah-olah berada di sebuah taman semula jadi. Salah seorang pelancong Austria, dalam kumpulan kami pernah berkhidmat sebagai perancang bandar di Majelis Perbandaran Vienna selama 30 tahun. Melihat proyek River of Life di Sungai Klang, dia terdiam karena terlalu kagum. Dia benar-benar terkejut melihat bagaimana pemulihan alam sekitar di tengah-tengah pusat bandar dapat direalisasikan dalam bentuk sebegini. Dia berkata, "Vienna telah berkali-kali mencoba proyek pemulihan Sungai Danube, tetapi tidak pernah ada satu pun case yang berjaya pada skala ini. Apa yang paling mengagumkan ialah kejernihan airnya. Air yang mengalir di tengah-tengah pusat bandar begitu jernih sehingga dasar sungai dapat dilihat dengan jelas dan kumpulan ikan berenang bebas. Berbanding dengan banyak sungai di bandar-bandar Eropa yang menderita akibat pencemaran, ini membuatkan kami sadar betapa hebatnya teknologi pengurusan alam sekitar di Malaysia." Sambil berjalan di sepanjang Sungai Klang, kami mengalami kejutan kedua. Lanskap di sekitar sungai direka dengan begitu semula jadi dan sistematik. Bunga-bunga yang berbeza mekar pada setiap musim, dan pokok-pokok ditanam dengan jarak yang sesuai. Ia tidak terasa seperti buatan manusia. Sebaliknya, mengekalkan keaslian alam semula jadi semaksimum mungkin. Pada waktu malam, Sungai Klang mempamerkan wajah yang berbeza. Lampu-lampu yang dipasang di sepanjang sungai memantulkan cahaya di permukaan air, mencipta pemandangan malam yang magis. Pemandangan malam di Sungai Danube di Austria juga terkenal, tetapi pemandangan malam Sungai Klang berada pada dimensi yang berbeza. Istilah oasis hijau di tengah bandar adalah gambaran yang paling tepat. Apa yang lebih menakjubkan ialah cara warga kota menggunakannya. Pekerja pejabat keluar berjalan-jalan semasa waktu rehat makan tengah hari, dan keluarga-keluarga menghabiskan masa dengan santai. Ia bukan sahaja menjadi tarikan pelancong, tetapi juga ruang rehat harian bagi penduduk bandar. Penggunaan ruang bandar seperti ini sukar ditemui di Eropa. Kawasan komersial di sekitarnya juga mengagumkan, kafe-kafe yang bergaya, deretan kedai moden, dan pelbagai kemudahan komersial berpadu secara harmoni. Pemulihan sungai bukan sahaja memperbaiki alam sekitar, tetapi juga merancangkan ekonomi tempatan. Vienna telah banyak kali mencoba proyek pemulihan kawasan bandar lama,
tetapi tidak pernah mencapai kejayaan seperti ini. Apa yang sangat mengagumkan ialah aktiviti kebudayaan. Pelbagai acara kebudayaan dan festival musim diadakan secara berkala di sekitarnya. Sungai ini bukan sekadar laluan air, tetapi juga digunakan sebagai ruang budaya untuk rakyat. Banyak bandar di Eropa bergelut dengan kekurangan ruang budaya, tetapi Malaysia telah menemui penyelesaian yang unik ini. Kami juga melawat galeri maklumat berdekatan, yang memaparkan secara terperinci sejarah sungai, keadaan masa kini, dan proses pemulihannya. Melihat perbandingan foto sebelum dan selepas pemulihan, membuatkan kami sekali lagi mengagumi keupayaan pembangunan bandar Malaysia. Daya usaha dan teknologi yang menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan amat menakjubkan. Sambil berjalan di sepanjang Sungai Klang, kami mengalami kejutan terakhir. Pemandangan bandar yang menggabungkan tradisi dan kemodernan secara semula jadi terpapar di hadapan mata kami. Di satu sisi terdapat bangunan pencakar langit modern, manakala di sisi lain terdapat masjid-masjid lama dan bangunan-bangunan bersejarah. Kewujudan bersama yang harmoni ini adalah pemandangan yang sukar ditemui di bandar-bandar Eropa. Sepanjang setengah hari yang dihabiskan di sana, para pelancong Austria tidak henti-henti meluahkan rasa kagum. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa pembangunan bandar juga boleh bergerak ke arah ini. Penyelarasan antara alam sekitar dan pembangunan, kewujudan bersama antara tradisi dan kemodernan, serta pencapaian serentak kemudahan rakyat dan keuntungan ekonomi, kejayaan dapat dilihat dalam semua aspek. Seorang pelanggan mengulas, ini bukan sekadar pemulihan sungai. Ia adalah simbol yang menunjukkan perubahan falsafah bandar. Ini adalah hasil daripada dasar perbandaran yang meletakkan kualiti hidup rakyat sebagai keutamaan. Dari sudut pandangan ini, ia boleh dianggap sebagai contoh teladan pembangunan bandar abad ke-21. Pada pagi hari kedua, kami berjalan dari hotel ke stesen MRT. Kebanyakan pelancong Austria ini biasanya memandu kereta dan tidak biasa menggunakan pengangkutan awam. Tetapi karena mereka ingin merasai sendiri sistem MRT Kuala Lumpur, kami menaiki MRT menuju ke pusat bandar. Kejutan bermula sebaik sahaja kami masuk ke stesen MRT. Walaupun ia sebuah stesen besar yang terletak di pusat bandar yang sibuk, semua kemudahan dijaga dengan bersih. Lantainya berkilat, dan tiada sehelai pun risalah iklan atau kontengan di dinding. Berbanding dengan stesen bawah tanah U-Bahn di Vienna, tahap pengurusannya jauh berbeza. Semasa menuruni eskalator ke platform, kami mengalami kejutan kedua. Seluruh platform diterangi cahaya terang, dan sistem pengudaraan berfungsi dengan sempurna. Walaupun berada jauh di bawah tanah, kami langsung tidak berasa sesak atau panas. Ini sangat berbeza dengan suasana suram dan lembab di stesen U-Bahn Vienna. Garisan menunggu yang dilukis di lantai platform sangat mengagumkan. Orang ramai beratur secara semula jadi untuk menunggu, dan walaupun tren tiba, mereka tidak tergesa-gesa dan tetap menjaga ketenteraman. Disiplin seperti ini tidak mudah ditemui di Eropa, terutamanya walaupun pada waktu puncak, melihat semua orang menunggu dengan tenang, sangat mengejutkan. Ketepatan sistem paparan elektronik juga patut dipuji. Masa ketibaan tren seterusnya dipaparkan dengan tepat hingga ke menit, dan tren itu benar-benar tiba tepat pada masanya. Tiada langsung kelewatan atau pembatalan yang sering kami alami dengan U-Bahn Vienna. Sistem pengangkutan awam dengan tahap kebolehpercayaan yang begitu tinggi jarang ditemui di Eropa. Apabila tren MRT tiba, kami menerima kejutan terbesar. Bahagian luar gerabak bersih seperti baru, bahagian dalamnya lebih menakjubkan. Tempat duduknya selesa, dan tiada langsung cebisan tisu atau sampah di lantai. Tiang pemegangnya juga berkilat, seolah-olah ada seseorang yang sentiasa mengelapnya. Kontengan atau kerusakan kemudahan yang biasa dilihat di U-Bahn Vienna langsung tidak kelihatan di sini. Tahap kebisingan di dalam gerabak juga mengejutkan. Suasananya begitu senyap sehingga bunyi pergerakan tren hampir tidak kedengaran. Para penumpang juga bercakap dengan suara yang perlahan, mengambil berat agar tidak mengganggu orang di sekeliling mereka. Kesadaran sivik seperti ini adalah sesuatu yang patut dipelajari oleh Austria. Apa yang paling menyentuh perasaan ialah budaya bertimbang rasa di kalangan penumpang. Walaupun orang muda duduk di tempat duduk keutamaan, mereka akan secara semula jadi memberi laluan jika ada orang tua atau wanita hamil yang menaiki tren. Suasana itu bukan seperti terpaksa, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kesadaran sivik pada tahap ini sukar ditemui di Austria. Sistem pandu arah yang sistematik untuk pertukaran stesen juga mengagumkan. Walaupun strukturnya kompleks, papan tanda sangat intuitif dan mudah untuk mencari jalan. Penandaan dalam bahasa Inggris adalah tepat, dan pemisahan laluan mengikut warna juga sangat sistematik. Ia jauh lebih mudah digunakan berbanding sistem pertukaran yang rumit di stesen pusat Vienna.
Ketepatan masa operasi MRT benar-benar menakjubkan. Ia tiba dan berlepas tepat mengikut jadwal. Masa perjalanan antara stesen juga boleh diramal. Kerusakan isyarat atau kelewatan yang tidak dijangka yang sering berlaku dengan U-Bahn Vienna adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di sini. Kami merasai betapa besarnya sumbangan sistem kereta api yang boleh dipercayai terhadap peningkatan kualitas hidup seharian. Selepas tiba di stesen destinasi, kami mengalami satu lagi kejutan. Walaupun ia merupakan hub pengangkutan yang terkenal di dunia, kemudahan MRT diuruskan dengan sempurna. Walaupun stesen itu digunakan oleh berjuta-juta orang, keadaan kebersihannya tetap cemerlang, dan semua kemudahan berfungsi dengan baik. Berbanding dengan stesen transit utama di Eropa, tahap pengurusannya jauh lebih hebat. Kemudahan di dalam stesen juga patut dipuji. Tandas yang bersih adalah asas, malah kedai serbaneka, kafe, dan juga bank disediakan dengan lengkap. Jelas sekali MRT bukan sekadar kemudahan pengangkutan, tetapi direka sebagai satu ruang kehidupan. Wi-Fi percuma dan kemudahan pengecasan sangat mengagumkan. Sistem bus awam juga tidak kurang hebatnya. Semasa menunggu bus di perhentian di hadapan stesen, kami memerhatikan bahwa semua bus tiba tepat pada masanya. Anggaran masa ketibaan yang dipaparkan di papan elektronik hampir sama dengan masa ketibaan sebenar. Walaupun Vienna mempunyai jadwal bus, ia tidak setepat ini. Bahagian dalam bus juga bersih seperti MRT. Ia direka sebagai bus berlantai rendah, membolehkan pengguna kerusi roda atau kereta sorong bayi menaikinya dengan mudah. Layanan mesra pemandu juga mengagumkan. Mereka juga bertimbang rasa kepada penumpang asing dengan memberi panduan dalam bahasa Inggris. Tahap perkhidmatan taksi juga mengejutkan. Semua taksi dijaga bersih, dan semangat perkhidmatan pemandunya sangat baik. Mereka bukan sahaja dapat mencari destinasi dengan tepat, tetapi juga memberikan maklumat pelancongan ringkas kepada penumpang asing. Sistem tambang yang telus membuatkan kami tidak perlu risau tentang ditipu. Kewajaran kos pengangkutan awam juga patut dipuji. Sistem yang membenarkan pertukaran bebas antara MRT dan bus sangat efisien. Pas pengangkutan untuk pelancong seperti pas harian atau cut touch and go juga disediakan dengan baik. Berbanding dengan bandar-bandar utama Eropa, sistem di sini jauh lebih murah dan mudah. Apa yang paling mengejutkan ialah kemudahan tanpa halangan. Semua stesen MRT dilengkapi lift, panduan braille untuk orang cacat penglihatan, dan kemudahan panduan suara. Semua gerabak mempunyai ruang khas untuk kerusi roda. Keprihatinan terhadap golongan kurang bernasib baik diserapkan ke dalam setiap sudut kemudahan pengangkutan. Selepas seharian menggunakan pengangkutan awam Kuala Lumpur, para pelancong Austria terus melahirkan rasa kagum. Mereka menyadari bahwa ia bukan sekadar alat untuk bergerak, tetapi satu infrastruktur sosial yang meningkatkan kualitas hidup rakyat. Mereka menganggapnya sebagai bertaraf dunia dari segi ketepatan, kebersihan, kemudahan, dan kebolehcapaian. Pada pagi hari ketiga, satu kejadian yang tidak dijangka berlaku. Salah seorang pelancong Austria, Encik Johan yang berusia 68 tahun, tiba-tiba berasa pening. Dia biasanya mengambil obat tekanan darah, dan mungkin disebabkan oleh keletihan perjalanan serta perbezaan waktu, keadaan kesehatannya merosot. Keluarganya sangat risau, dan kami segera ke hospital. Kami pergi ke pusat perubatan swasta terdekat, pusat perubatan Prince Court, di bahagian kecemasan. Sejujurnya, saya pada mulanya agak bimbang tentang layanan yang akan diterima oleh warga asing di hospital Malaysia. Di Austria, bilik kecemasan sentiasa sesak, dan masa menunggu sangat lama. Tetapi, sebaik sahaja kami tiba di hospital, segala kebimbangan saya hilang. Pintu masuk bahagian kecemasan menunjukkan satu sistem yang teratur. Kaki tangan kaunter memahami keadaan kami dalam bahasa Inggris yang fasih, dan segera menghubungkan kami dengan seorang penterjemah yang boleh berbahasa Jerman. Di Austria, perkhidmatan penterjemah bahasa asing perlu ditempah terlebih dahulu, tetapi di Malaysia, perkhidmatan segera 24 jam disediakan. Kepantasan proses pendaftaran sangat mengagumkan. Memasukkan maklumat pesakit, mengesahkan insurans, dan menetapkan sesi rundingan dokter hanya mengambil masa 10 menit. Semua proses dikomputerkan, hampir tiada dokumen kertas digunakan. Di Austria, mengesahkan dokumen insurans sahaja mengambil masa 30 menit. Kecekapan sistem komputer di Malaysia berada pada tahap yang berbeza. Persekitaran di ruang, menunggu juga di luar jangkaan. Walaupun ia bilik kecemasan, suasananya selesa seperti lobi hotel mewah. Sofa yang bersih, pencahayaan yang terang, dan suasana yang tenang mengurangkan kegelisahan pesakit. Sistem penulenan udara dan suhu yang sesuai mewujudkan persekitaran yang selesa untuk pesakit menunggu. Sistem pengasingan pesakit mengikut tahap keseriusan sangat sistematik.
Juru rawat triage dengan cepat menilai keadaan pesakit dan menentukan urutan rawatan berdasarkan tahap kecemasan. Encik Johan diklasifikasikan sebagai separa cemas dan dapat berjumpa dokter selepas menunggu kira-kira 30 menit. Di Austria, menunggu di bilik kecemasan selalunya mengambil masa beberapa jam. Kecekapan Malaysia sangat menakjubkan apabila masuk ke bilik rawatan. Kejutan yang lebih besar menanti. Dokter yang merawat bukan sahaja boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggris, malah mempunyai pengalaman melanjutkan pengajian di Eropa. Dokter itu memeriksa dengan teliti sejarah perubatan pesakit, malah menyemak interaksi obat yang diambilnya di Austria. Profesionalisme dan pengetahuan perubatan bertaraf antara bangsa sangat mengagumkan. Kemersaan dan profesionalisme kaki tangan perubatan sangat terserlah. Dengan mengambil kira ciri-ciri pesakit warga emas, mereka menerangkan proses pemeriksaan dengan terperinci dan menenangkan kebimbangan keluarga. Ini sangat berbeza dengan suasana formal dan dingin di hospital Austria. Ini adalah contoh sempurna perkhidmatan perubatan yang berpusatkan pesakit. Semasa proses pemeriksaan, kami menerima kejutan terbesar. Semua ujian seperti ECG, X-ray dada, dan imbasan CT diselesaikan dalam masa sejam. Di Austria, untuk menempah janji temu imbasan CT sahaja perlu menunggu 2 hingga 3 minggu. Keputusan ujian juga boleh disahkan serta-merta, dan diagnosis dibuat dengan cepat. Tahap peralatan perubatan adalah yang terbaik di dunia. Semua peralatan pemeriksaan adalah model terkini dengan ketepatan yang tinggi. Terutamanya sistem diagnosis bantuan kecerdasan buatan AI adalah teknologi yang belum diperkenalkan di Austria. Kepantasan perkembangan teknologi perubatan di sini jauh lebih pantas daripada di Eropa. Keprihatinan juru rawat juga menyentuh perasaan. Mereka sentiasa memeriksa keadaan pesakit dan menjawab soalan keluarga dengan ikhlas. Ini sangat berbeza dengan layanan mekanikal yang dirasai di hospital Austria. Mereka memberikan perkhidmatan perubatan yang menyeluruh, termasuk menjaga kestabilan emosi, pesakit dan keluarga. Syukurlah, keputusan ujian menunjukkan tiada apa yang serius. Ia didiagnosis sebagai simptom sementara akibat keletihan perjalanan dan perbezaan waktu. Sebelum memberi preskripsi, dokter memilih obat yang boleh terus diambil walaupun selepas kembali ke Austria. Pertimbangan teliti seperti ini jarang diterima di hospital Austria. Perkhidmatan di farmasi juga mengagumkan. Ahli farmasi menerangkan cara pengambilan obat dengan terperinci dalam bahasa Inggris. Untuk langkah berjaga-jaga, mereka juga melekatkan label dalam bahasa Inggris agar pesakit tidak menghadapi masalah selepas pulang ke tanah air. Perkhidmatan untuk pesakit asing pada tahap ini sukar ditemui walaupun di hospital terbaik di Austria. Apa yang paling mengejutkan ialah kos perubatan, termasuk rundingan kecemasan, pelbagai ujian, dan obat preskripsi. Jumlah kosnya hanya 1/10 daripada kos di Austria. Walaupun insurans Austria tidak terpakai, harganya masih sangat berpatutan. Kami mengesahkan bahwa dari segi kebolehcapaian perubatan, Malaysia jauh lebih baik daripada Austria. Pembayaran juga mudah. Kad kredit boleh digunakan, dan resit disediakan dengan kemas. Dokumen untuk tuntutan insurans juga dikeluarkan serta-merta atas permintaan. Semua proses direka dengan mengutamakan kemudahan pesakit dan keluarga. Selepas meninggalkan hospital, Encik Johan dan keluarganya berulang kali mengucapkan terima kasih. Dari pendaftaran hingga keluar hospital, keseluruhannya mengambil masa 3 jam. Ini adalah kelajuan yang tidak dapat dibayangkan di Austria. Profesionalisme dan kemesraan kaki tangan perubatan, kelengkapan peralatan terkini, dan kos yang berpatutan, semua aspek melebihi tahap di Austria. Kami tidak tahu sistem perubatan Malaysia begitu maju. Itulah reaksi umum para pelancong Austria. Terutamanya, pertimbangan dan perkhidmatan yang teliti untuk pesakit asing adalah bukti kukuh sebuah negara maju dalam bidang perubatan. Melalui pengalaman ini, kepercayaan dan perasaan positif mereka terhadap Malaysia semakin mendalam. Pada petang hari keempat, kami memulakan lawatan membeli belah di kawasan Bukit Bintang. Kebanyakan pelancong Austria lebih berminat untuk memerhatikan budaya komersial Malaysia berbanding membeli belah. Mereka ingin merasai sendiri suasana pasaran Asia yang berbeza dari Eropa. Sebaik sahaja melangkah masuk ke Bukit Bintang, pengalaman yang di luar jangkaan mereka bermula. Seluruh kawasan itu direka seperti sebuah taman tema membeli belah gergasi. Laluan pejalan kaki yang luas dan bersih serta lanskap yang harmoni. Ini berbeza dengan kawasan komersial tradisional di Austria, dengan lorong-lorong sempit dan bangunan tidak teratur yang memberikan rasa sesak. Perancangan bandar yang mengutamakan kemudahan pembeli sangat terserlah. Masuk ke kedai kosmetik pertama, kami menerima kejutan besar. Ia bukan sekadar mempamerkan produk, tetapi setiap jenama mempunyai ruang pengalaman dengan konsep unik.
Terdapat kawasan khas untuk pelanggan mencoba produk secara langsung, perkhidmatan rundingan dengan juru solek profesional, dan malah ruang budaya kompleks yang dilengkapi kafe kecil. Tahap perkhidmatan kaki tangan kedai melebihi gedung serbaneka paling mewah di Austria. Mereka memberikan rundingan pribadi kepada setiap pelanggan, memahami jenis kulit dan kegemaran mereka sebelum mengesyorkan produk terbaik. Semangat perkhidmatan mereka yang tidak memaksa, tetapi memberikan nasihat profesional sangat mengagumkan. Apa yang paling mengejutkan ialah perkhidmatan bahasa. Kebanyakan kedai fasih berbahasa Inggris, dan sesetengahnya mempunyai kaki tangan yang boleh bertutur dalam bahasa Jerman ringkas. Mereka juga menyediakan perkhidmatan terjemahan masa nyata menggunakan aplikasi penterjemah. Keprihatinan terhadap pelanggan asing dapat dirasai di mana-mana. Di kedai pakaian, kami mengalami kejutan kedua. Setiap kedai mempunyai cerita jenama dan konsep tersendiri. Kaki tangan bukan sekadar menjual pakaian, tetapi mencadangkan gaya hidup. Perkhidmatan penggayaan yang mengambil kira bentuk badan dan cita rasa pelanggan adalah sesuatu yang hanya boleh dinikmati di kedai paling eksklusif di Austria. Hiasan dalaman dan susun atur kedai juga sangat artistik. Setiap jenama mencipta suasana yang unik dan sentiasa menukar tema untuk menarik perhatian pelanggan. Membeli belah itu sendiri menjadi satu bentuk hiburan. Apabila bergerak ke kawasan lain pada waktu malam, kami menerima satu lagi kejutan. Walaupun sudah lewat malam, semua kedai masih beroperasi dengan penuh bertenaga. Budaya bandar yang membolehkan membeli belah 24 jam adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Austria. Tahap keselamatan yang membolehkan kami menikmati membeli belah pada waktu malam juga mengagumkan. Pemandangan di sekitar Bukit Bintang membentuk satu ekosistem komersial gergasi yang beroperasi sehingga awal pagi. Kami mengesahkan bahwa ini adalah hub fashion global yang dikunjungi oleh pembeli dari seluruh dunia. Pasaran pada skala ini sukar ditemui di Eropa. Apa yang paling mengagumkan ialah kewujudan bersama yang harmoni antara pasar tradisional seperti pasar seni, Central Market, dan pusat membeli belah modern. Di pasar lama, kami dapat merasai suasana nostalgia dan kemesraan, manakala di gedung serbaneka modern, kami dapat mengalami tren terkini. Ini adalah budaya komersial, di mana tradisi dan kemodernan berpadu secara semula jadi. Budaya makanan juga sama mengagumkannya seperti membeli belah. Dari gerai-gerai di Jalan Alor hingga restoran mewah, semuanya diuruskan secara sistematik. Tahap kebersihan memenuhi standar Eropa, dan rasa serta kualiti perkhidmatan juga cemerlang. Setiap restoran mempunyai konsep dan suasana yang unik, menjadikan santapan itu sendiri satu pengalaman budaya. Penggunaan teknologi digital juga menakjubkan. Sistem pesanan menggunakan kode QR, pengesahan stok masa nyata, dan perkhidmatan cadangan pribadi semuanya dihubungkan melalui telepon pintar. Berbanding dengan kedai-kedai di Austria yang masih beroperasi secara analog, ini adalah sistem yang 10 tahun lebih maju. Kadar penggunaan sistem pembayaran mudah alih juga mengejutkan. Semua barangan boleh dibeli tanpa uang tunai. Kad kredit asing atau pembayaran mudah alih juga boleh digunakan dengan bebas. Proses pembayaran yang ringkas dan pantas meningkatkan kemudahan membeli belah. Tahap perkhidmatan pelanggan adalah bertaraf dunia. Aduan atau permintaan untuk pertukaran barang ditangani dengan cepat dan mesra. Falsafah perkhidmatan yang mengutamakan kepuasan pelanggan terpancar pada semua kaki tangan. Semangat perkhidmatan seperti ini patut dipelajari oleh peniaga di Austria. Sistem bayaran balik cukai juga sempurna. Prosedur bayaran balik cukai untuk pelancong asing adalah mudah dan pantas. Counter bayaran balik cukai di lapangan terbang juga otomatik, membolehkan proses diselesaikan tanpa perlu menunggu. Persekitaran membeli belah yang mesra pelancong telah dibina dengan sempurna. Kecekapan perkhidmatan penghantaran juga patut dipuji. Penghantaran pada hari yang sama adalah asas. Dan penghantaran ke luar negara juga diuruskan dengan cepat dan selamat. Tidak perlu risau tentang kerusakan produk walaupun untuk penghantaran jarak jauh. Seolah-olah kami melihat kesempurnaan perkhidmatan membeli belah global. Dalam 2 hari perjalanan membeli belah, para pelancong Austria benar-benar terpikat dengan budaya komersial Malaysia. Ia bukan sekadar menjual dan membeli barang, tetapi telah berkembang menjadi industri perkhidmatan bersepadu yang memaksimumkan pengalaman pelanggan. Budaya perkhidmatan pada tahap ini sukar dicari di Eropa, dan merupakan daya saing unik Malaysia. Pada petang hari kelima, kami dijadwalkan melawat Taman KLCC. Para pelancong Austria yang sudah biasa dengan Sungai Danube sangat ingin tahu tentang rupa taman bandar di Malaysia. Sebaik saja tiba di taman, semua orang terpegun. Mereka tidak dapat membayangkan sebuah taman yang begitu besar dan indah di tengah-tengah bandaraya. Skala taman itu sendiri sudah menakjubkan, dengan latar belakang menara berkembar Petronas.
Kawasan hijau yang luas ini digunakan sepenuhnya sebagai ruang untuk rakyat. Walaupun kawasan sekitar Sungai Danube di Vienna juga digunakan sebagai ruang rehat, pembangunan sistematik dan kelengkapan Taman KLCC berada pada tahap yang berbeza. Apa yang paling mengagumkan ialah kelengkapan kemudahan taman. Padang rumput, laluan jogging, trek basikal, dan kemudahan sukan disusun secara sistematik. Setiap kawasan mempunyai tema yang berbeza, membolehkan orang ramai memilih untuk menggunakannya, mengikut kegemaran mereka. Taman bandar pada tahap ini sukar ditemui di Eropa. Penggunaan ruang oleh warga kota sangat mengejutkan. Kumpulan keluarga berkelah di atas tikar sambil menikmati bekalan makanan dan minuman. Rakan-rakan juga berkumpul untuk makan bersama. Taman ini bukan sekadar ruang untuk berjalan-jalan, tetapi telah menjadi ruang kehidupan sebenar bagi rakyat. Pemandangan ini merupakan satu kejutan besar bagi para pelancong Austria. Kebanyakan taman di Vienna hanyalah tempat untuk berjalan-jalan dengan senyap, tetapi di Taman KLCC orang ramai bebas makan, minum, dan bermain. Namun begitu, ketentraman tetap terjaga dengan sempurna. Budaya sivik yang bebas tetapi teratur sangat mengagumkan. Sistem pengurusan taman juga patut dipuji. Tong sampah yang disediakan di merata tempat sentiasa dibersihkan dan berada dalam keadaan sedia untuk digunakan. Tandas juga dijaga bersih. Orang ramai juga tidak membuang sampah merata-rata dan membersihkan tempat mereka sebelum beredar. Tahap kesadaran sivik terhadap kemudahan awam sangat tinggi. Budaya sukan juga mengagumkan. Orang yang berjogging, berbasikal, dan remaja yang bersukan, semua peringkat umur menikmati sukan dengan cara mereka sendiri. Peralatan sukan juga disediakan secara percuma dan diselenggara dengan baik. Pelaburan awam untuk kesehatan rakyat dilaksanakan dengan baik. Pemandangan malam Bandaraya Kuala Lumpur dari Taman KLCC sangat menakjubkan. Dari menara berkembar Petronas hingga bangunan-bangunan tinggi di sekitarnya, cahaya yang berkelipan dipancarkan dalam pertunjukan air pancut Tasik Simfoni menghasilkan pemandangan yang magis. Walaupun pemandangan malam Vienna dari Sungai Danube indah, pemandangan malam KL adalah modern dan megah, memberikan perasaan yang sama sekali berbeza. Kemudahan rekreasi lain seperti taman permainan air dan kolam renang kanak-kanak juga diuruskan dengan baik. Rakyat biasa boleh menggunakannya, menunjukkan kebolehcapaian yang cemerlang. Kebijaksanaan dalam menggunakan taman bukan sahaja sebagai pemandangan tetapi sebagai ruang aktif sangat terserlah. Melihat Kuala Lumpur dari taman adalah satu lagi pengalaman yang menyentuh perasaan. Taman yang terbentang luas dengan bangunan pencakar langit di belakangnya mencipta pemandangan unik yang tidak dapat ditemui di mana-mana bandar lain di dunia. Sungguh menakjubkan bagaimana alam semula jadi dan bandar boleh wujud bersama dengan begitu sempurna. Budaya makanan juga istimewa. Makan di taman telah menjadi satu budaya. Makanan boleh dihantar dari kedai berdekatan atau dibeli. Bekas makanan juga mesra alam, diperbuat daripada bahan kitar semula. Ini adalah sistem yang mengimbangi kemudahan dan kelestarian alam sekitar. Pengurusan keselamatan juga rapi. Petugas keselamatan sentiasa meronda dan kemudahan untuk menghadapi situasi kecemasan disediakan, mewujudkan persekitaran yang selamat untuk orang ramai menikmati masa lapang. Pelaburan dan pengurusan keselamatan Kuala Lumpur dijalankan secara sistematik. Aktiviti kebudayaan juga pelbagai. Festival dan acara lain sering diadakan, memberikan hiburan kepada rakyat. Taman ini bukan sahaja ruang rehat, tetapi juga digunakan sebagai ruang perkongsian budaya. Ia adalah ruang bersepadu yang memenuhi keperluan budaya rakyat. Kebolehcapaian pengangkutan juga cemerlang. Stesen MRT dan perhentian bus berdekatan, memudahkan akses menggunakan pengangkutan awam. Tempat letak kereta juga mencukupi, jadi mereka yang memandu tidak menghadapi masalah. Infrastruktur pengangkutan yang lengkap memastikan semua rakyat boleh mengaksesnya dengan mudah. Apa yang paling mengejutkan ialah melihat bagaimana semua rakyat, tanpa mengira status sosial atau umur, bergaul secara semula jadi dan menikmati masa lapang bersama. Orang kaya dan orang kurang berada berehat di ruang yang sama secara saksama. Pemandangan integrasi sosial seperti ini sukar ditemui di Eropa. Kesadaran alam sekitar juga tinggi. Rakyat secara sukarela melindungi alam sekitar, dan pihak pengurusan menggunakan kaedah pengurusan yang mesra alam. Kualiti udara sentiasa baik, dan ekosistem dipelihara. Ini adalah contoh kejayaan dalam mencapai pembangunan bandar dan pemeliharaan alam sekitar serentak. Aktiviti riadah yang berterusan hingga larut malam juga mengagumkan. Terima kasih kepada persekitaran yang selamat, keluarga boleh berjalan-jalan dengan tenang walaupun pada waktu malam. Pencahayaan malam dipasang dengan baik, menjadikan Taman KLCC pada waktu malam secantik waktu siang. Ia beroperasi sebagai ruang terbuka untuk rakyat 24 jam. Kemudahan laluan basikal juga sempurna.
Laluan khas basikal yang terbentang di sepanjang taman diasingkan sepenuhnya dari laluan pejalan kaki, menjadikannya sangat selamat. Perkhidmatan sewaan basikal terdapat di mana-mana, membolehkan sesiapa sahaja menggunakannya dengan mudah. Dasar yang menggalakkan pengangkutan mesra alam dilaksanakan dengan baik dalam amalan. Seharian yang dihabiskan di Taman KLCC memberikan para pelancong Austria pemahaman yang mendalam tentang budaya riadah dan semangat komuniti rakyat Malaysia. Mereka menyaksikan sebuah masyarakat sivil di mana kebebasan individu dan ketentraman komuniti berpadu dengan sempurna. Budaya sivik pada tahap ini sukar ditemui walaupun di bandar-bandar Eropah yang berbangga dengan sejarahnya. Kami mengesahkan bahwa Taman KLCC bukan sekadar sebuah taman, tetapi satu infrastruktur bandar yang inovatif yang meningkatkan kualiti hidup penduduk Kuala Lumpur. Harmoni antara alam semula jadi dan bandar, keseimbangan antara individu dan komuniti, serta gabungan kemudahan dan keselamatan, semua aspek ini menunjukkan rupa ruang bandar yang ideal. Melalui pengalaman ini, rasa hormat dan kagum para pelancong Austria terhadap Malaysia semakin mendalam. Pada awal bulan Jun, selepas menamatkan perjalanan seminggu di Malaysia, reaksi para pelancong yang pulang ke Austria jauh lebih hangat daripada yang dijangkakan. Apabila mereka mula menceritakan kisah tentang Malaysia kepada keluarga dan rakan-rakan yang menjemput di lapangan terbang, suasana serta-merta berubah. Ini bukan sekadar cerita selepas melancong, tetapi testimoni daripada orang yang telah mengalami dunia yang sama sekali berbeza. Perubahan pertama bermula di media sosial. Gambar-gambar dan komen tentang Malaysia yang dimuat naik oleh para peserta lawatan serta-merta menjadi tular. Pemandangan megah Klia, tebing sungai Klang yang teratur rapi, kebersihan dalaman MRT, dan pemandangan malam dari Taman KLCC memberikan kejutan kepada rakyat Austria. Kebanyakan mereka baru pertama kali mengetahui ada tempat seperti ini di Asia. Media tempatan di Vienna mula memberi perhatian. Akhbar harian terbesar Austria menemu bual beberapa orang yang telah melawat Malaysia, dan artikel itu disiarkan di muka depan. Testimoni yang memberangsangkan tentang infrastruktur maju dan kesedaran sivik yang tinggi di Malaysia meninggalkan kesan yang mendalam kepada para pembaca. Orang yang biasanya tidak berminat dengan Asia mula melihat Malaysia dengan pandangan baharu. Reaksi industri pelancongan juga sangat memberangsangkan. Pertanyaan mengenai pakej pelancongan ke Malaysia meningkat secara mendadak berbanding tempo yang sama tahun lalu. Terutamanya, pertanyaan daripada golongan pertengahan umur dan warga emas melonjak naik. Permintaan bukan lagi untuk pakej pelancongan biasa, tetapi untuk merasai kehidupan seharian di Malaysia. Agensi pelancongan kami terpaksa mengambil kaki tangan tambahan untuk menguruskan tempahan ke Malaysia. Bilangan pelajar di sekolah bahasa Melayu di Austria meningkat secara mendadak. Golongan pertengahan umur yang biasanya tidak berminat dengan bahasa Timur mula belajar bahasa Melayu. Minat terhadap drama dan musik Malaysia juga meningkat. Penggunaan kandungan budaya Malaysia merebak, mewujudkan fenomena di mana minat budaya membawa kepada pembelajaran bahasa. Persepsi rakyat terhadap Malaysia juga berubah secara drastik. Perhatian beralih daripada isu geopolitik sedia ada kepada pembangunan dan keadaan semasa Malaysia. Mereka mula memberi perhatian kepada aspek positif seperti pembangunan ekonomi, inovasi teknologi, dan kandungan budaya. Image Malaysia telah bertambah baik secara fundamental. Apa yang paling mengagumkan ialah bagaimana mereka yang telah melawat Malaysia secara aktif mengesyorkan perjalanan ke sana kepada orang di sekeliling mereka. Mereka tidak menganggapnya sebagai sekadar pelancongan, tetapi sebagai satu pengalaman yang meluaskan pandangan. Terutamanya, ramai warga emas menasihatkan anak-anak atau cucu-cucu mereka untuk melawat Malaysia. Malaysia diiktiraf sebagai destinasi pelancongan yang mempunyai nilai pendidikan. Minat terhadap produk dan masakan Malaysia juga meningkat. Kedai-kedai Asia di Vienna mula sesak dengan pelanggan. Pertanyaan mengenai produk elektronik Malaysia dan kedai-kedai yang menjual hidangan tempatan meningkat. Orang yang telah mengesahkan kualiti produk Malaysia melalui pengalaman langsung menjadi pengguna setia. Di komuniti dalam talian, hantaran berkaitan Malaysia meningkat dengan pesat. Kumpulan-kumpulan untuk berkongsi maklumat perjalanan ke Malaysia dan membincangkan budaya Malaysia mula muncul. Pertukaran maklumat tentang Malaysia melalui internet menjadi aktif, dan ini juga membawa kepada pertemuan di luar talian, di perpustakaan tempatan, pinjaman buku berkaitan Malaysia meningkat. Buku-buku mengenai sejarah, budaya, dan pembangunan ekonomi Malaysia menjadi populer, terutamanya minat terhadap pembangunan demokrasi dan proses pemodenan Malaysia sangat tinggi. Keinginan untuk belajar dizahirkan melalui tindakan konkret. Melihat perubahan ini, saya sendiri sangat terkejut.
Saya tidak sangka perjalanan selama seminggu boleh membawa kesan riak yang begitu besar. Testimoni daripada orang yang telah menyaksikan wajah sebenar Malaysia telah menanamkan persepsi baru tentang Malaysia dalam seluruh masyarakat Austria. Kini, 4 bulan selepas perjalanan ke Malaysia, pada bulan September, demam Malaysia di Austria masih berterusan. Pada mulanya, saya pikir ia hanyalah rasa ingin tahu sementara. Tetapi kini nampaknya fenomena ini semakin meluas. Perhatian berterusan daripada mereka yang telah melawat Malaysia, dan pengaruh mereka terhadap orang di sekeliling jauh lebih besar daripada yang dijangkakan. Perubahan paling ketara adalah dalam industri pelancongan. Jualan produk pelancongan ke Malaysia di agensi kami telah meningkat sebanyak 500% berbanding tempo yang sama tahun lalu. Agensi pelancongan lain juga mengalami situasi yang sama. Persatuan Agensi Pelancongan Vienna sedang membincangkan rancangan kerjasama dengan Tourism Malaysia. Kursus latihan untuk pemandu pelancong dan penterjemah khusus untuk Malaysia telah dilancarkan. Korak pelancongan ke Malaysia juga telah berubah. Daripada pelancongan berpusatkan tempat tarikan, ia beralih kepada pelancongan jenis pengalaman hidup. Pelanggan yang ingin merasai pengalaman harian seperti menaiki MRT, melawat pasar malam, dan berkelah di taman semakin meningkat. Kebanyakannya ingin melihat wajah sebenar Malaysia. Julat umur juga menjadi lebih pelbagai. Pada mulanya, ia didominasi oleh golongan pertengahan umur 50-an ke atas. Tetapi kini golongan muda berusia 30-an dan 40-an, serta belia berusia 20-an juga semakin ramai. Terutamanya generasi muda sangat berminat dengan teknologi IT dan industri semikonduktor Malaysia. Minat setiap generasi terhadap Malaysia menjadi semakin pelbagai. Bidang pendidikan juga mengalami perubahan besar. University Vienna telah mengesahkan akan membuka program pengajian Malaysia tahun depan. Ini adalah kursus yang akan mengkaji secara sistematik model pembangunan ekonomi, sistem sosial, dan budaya Malaysia. Permohonan prapendaftaran telah menarik lebih 200 pelajar, dan syarahan sedang dirancang. Demam pembelajaran bahasa juga berterusan. Semua sekolah bahasa Melayu di Vienna begitu populer sehingga mempunyai senarai menunggu. Kursus pembelajaran bahasa Melayu dalam talian juga telah dilancarkan. Tujuan belajar bahasa Melayu juga pelbagai, bergantung pada bidang minat masing-masing seperti pelancongan, perniagaan, pemahaman budaya, atau penyelidikan akademik. Minat terhadap produk Malaysia juga berterusan. Pengiktirafan produk teknologi Malaysia di pasaran Austria telah meningkat. Pertanyaan mengenai komputer riba dan basikal juga bertambah. Terutamanya, bilangan pengguna yang memilih jenama Malaysia untuk produk elektronik dan barangan sukan telah meningkat. Ini adalah hasil daripada peningkatan kepercayaan. Perubahan persepsi rakyat adalah yang paling mengagumkan. Malaysia bukan lagi sekadar sebuah negara di Asia Tenggara, tetapi telah mengukuhkan kedudukannya sebagai sebuah masyarakat maju yang patut dicontohi, terutamanya dalam aspek inovasi teknologi, sistem perubatan, dan kesadaran sivik. Diakui bahwa Malaysia mempunyai bahagian yang lebih maju daripada Eropah. Perhatian berterusan daripada mereka yang telah melawat Malaysia juga menakjubkan. Mereka terus mengikuti berita Malaysia, membeli produk Malaysia, dan menjaga hubungan dengan rakan-rakan dari Malaysia. Ia bukan sekadar perjalanan sekali, tetapi telah berkembang menjadi hubungan yang berterusan. Sesetengah daripada mereka merancang untuk melawat Malaysia sekali lagi tahun depan. Di kalangan remaja, minat terhadap Malaysia juga meningkat. Minat untuk belajar bahasa Melayu, menggunakan budaya pop Malaysia, dan melanjutkan pelajaran di Malaysia telah bertambah. Dipengaruhi oleh generasi baru, mereka secara semula jadi mempunyai persepsi positif terhadap Malaysia. Dijangkakan minat terhadap Malaysia akan berterusan pada generasi akan datang. Komuniti-komuniti berkaitan Malaysia juga telah muncul. Kumpulan belajar bahasa Melayu, klub pengalaman budaya Malaysia, dan sesi perkongsian maklumat perjalanan ke Malaysia beroperasi dengan aktif. Minat yang bermula dalam talian telah berkembang menjadi komuniti di luar talian. Secara pribadi, melihat perubahan ini telah memberi saya pandangan baharu tentang industri pelancongan. Saya menyadari bahwa nilai sebenar perjalanan bukanlah sekadar melawat tempat-tempat tarikan, tetapi mengalami sistem dan budaya masyarakat lain. Perjalanan ke Malaysia nampaknya telah memberikan pengalaman yang bermakna itu kepada rakyat Austria. Saya percaya demam Malaysia ini akan berterusan, karena mereka yang pernah mengalami Malaysia sekali akan terus mengesyorkannya kepada orang di sekeliling, dan minat baharu akan terus timbul. Dijangkakan pertukaran budaya dan ekonomi antara Malaysia dan Austria akan menjadi lebih aktif. Permulaan kepada semua perubahan ini adalah perjalanan selama seminggu pada bulan Mei yang lalu. Tiada siapa yang menyangka pengalaman 30 keluarga di Malaysia
akan memberi impak yang begitu besar kepada seluruh masyarakat Austria. Ini adalah hasil menakjubkan yang dicipta oleh testimoni yang meyakinkan daripada orang yang telah menyaksikan wajah sebenar Malaysia dengan mata kepala mereka sendiri. Melihat keseluruhan proses ini, saya sendiri telah mengenali semula negara ini. Saya dapat mengesahkan kehebatan Malaysia di mata orang asing. Pada masa hadapan, saya juga ingin membantu lebih ramai rakyat Austria untuk mengalami wajah sebenar Malaysia. Saya pikir inilah kekuatan sebenar yang boleh ditunjukkan oleh Malaysia kepada dunia. Sekian sahaja perkongsian saya hari ini. Apa pendapat Anda tentang kisah bagaimana masyarakat tempatan di Austria dilanda demam Malaysia selepas lawatan golongan kelas pertengahan mereka? Sila tinggalkan komen galakan untuk protagonis cerita ini. Jika Anda suka cerita ini, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Terima kasih kerana menonton.